Isu hangat petang ini, Najib menunggu hukuman. Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun hari ini akan memutuskan sama ada kenyataan Najib Razak BN Pekan mengenai pembayaran balik 1MDB telah mengelirukan Parlimen selepas menerima maklum balas daripada Tony Pua, Pakatan Harapan PH Damansara. Saya telah meneliti penjelasan tersebut. Ia agak tebal dan saya telah duduk dengan MP Damansara mengenai penjelasan itu. Saya beri masa sedikit kepada Damansara untuk jawab. Saya sudah dapat penjelasan daripada Najib. Ia agak tebal. Saya sudah mengkaji penjelasan itu dan saya beri sedikit masa kepada Pua untuk menjawab penjelasan itu, katanya kepada Dewan Rakyat hari ini. Saya akan beri salinan kepada MP Pekan dan MP Damansara. Jadi mereka tahu apa yang diperkatakan. Selepas mendapat jawaban daripada Damansara, saya akan buat keputusan. Perkara agak rumit kerana ia melibatkan fakta dan butiran spesifik. Dan terpaksa betul-betul saya perhatikan apa yang diperkatakan itu mengelirukan atau tidak, tambahnya. RSN Raya PH Jelutung sebelum itu bertanya mengapa Najib masih belum dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan Parlimen kerana mengelirukan Dewan Rakyat. Najib memberitahu Dewan Rakyat pada 2 Mac bahawa tiada 1 sen pun digunakan untuk membayar balik jumlah hutang prinsipal 1MDB kerana pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs, firma audit KPMG dan Deloitte, M-Bank dan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz pula berkata, kerajaan hanya membayar balik faedah yang ditanggung dalam hutang 1MDB dan jumlah prinsipal hanya akan dibayar pada Mei apabila bon pertama matang. Ini mendorong Pua mengemukakan usul merujuk Najib kepada jawatan kuasa keistimewaan Parlimen kerana mengelirukan Dewan berhubung perbahasannya mengenai hutang 1MDB. Sumber dipetik dari Malaysia Kini dipetik daripada sahbudin.com. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa berikan komen anda tentang isu hangat pada malam ini. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Isu hangat petang ini, kes saman fitnah Ketua Hakim Sari ke atas Lokman Adam selesai. Bekas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam telah memohon maaf dan menyatakan rasa kekesalan berhubung kenyataannya terhadap Ketua Hakim Syar'i Muhammad Naim Mokhtar. Ini adalah sebahagian daripada penyelesaian di luar mahkamah hari ini bagi kes saman fitnah Naim terhadap Lokman berhubung hantarannya di Facebook dan YouTube yang mendakwa berlaku gangguan seksual terhadap beberapa wanita. Ketika dihubungi Malaysia Kini pagi ini, peguam bagi kedua-dua pelanatif dan defendant mengesahkan penghakiman persetujuan yang direkodkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Rozana Ali Yusof. Peguam Lokman, Logan Eskander, mengesahkan anak guamnya memohon maaf dan menyatakan kekesalan kepada Naim sebagai sebahagian daripada penyelesaian tindakan sivil itu. Lokman berkata, kenyataan yang didakwa itu timbul kerana maklumat yang salah. Terma dan syarat perintah lain itu tidak boleh didedahkan seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, kata peguam itu. Peguam Naim Akberdin Abdul Kader turut mengesahkan penyelesaian tindakan itu yang antaranya membabitkan defendant membuat permohonan maaf dan menyatakan kekesalan dalam perkara tersebut. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga memerintahkan pemimpin UMNO itu supaya memadam semua hantaran berunsur fitnah
membabitkan Muhammad Naim berhubung dakwaan gangguan seksual yang dimuat naik dalam Facebook dan YouTube miliknya dalam tempoh 24 jam. Dalam saman fitnah yang difailkan pada 17 Januari lalu, Muhammad Naim selaku plenatif memohon suatu perintah injuksi supaya Lokman dan memadam video dan hantaran tersebut dan suatu injuksi untuk menghalang defendant daripada menerbitkan semula hantaran itu. Muhammad Naim, 54 tahun, memfailkan saman atas kapasiti peribadi dengan menamakan Lokman, 49 tahun, bagi menuntut ganti rugi berjumlah Rm30 juta ringgit berhubung dakwaan gangguan seksual terhadap beberapa wanita, termasuk seorang datin. Berdasarkan penyataan tuntutan, Muhammad Naim yang juga Ketua Pengarah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mendakwa Lokman telah memfitnahnya dengan membuat kenyataan menerusi 2 siaran langsung di Facebook Lokman Nur Adam Official pada 10 Januari dan 13 Januari lalu. Muhammad Naim mendakwa defendant juga memuat naik siaran langsung itu di YouTube miliknya masing-masing pada 10 Januari dan 14 Januari, selain memuat naik 3 hantaran fitnah terhadap beliau di Facebook milik defendant pada 11 Januari dan 13 Januari lalu. Dakwa planatif, kenyataan fitnah itu membawa maksud antaranya beliau seorang penunggang agama gagal menjadi pemimpin yang berkredibiliti dengan akhlak yang terpuji dan dihormati, serta memberi teladan yang baik kepada masyarakat, serta mencemarkan imej dan institusi Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut planatif, satu laporan polis telah dibuat pada 12 Disember tahun lalu bagi menafikan dakwaan dan tuduhan palsu datin terbabit terhadapnya, dan beliau juga telah membuat laporan polis terhadap Lokman agar pihak polis membuat siasatan berhubung tindakan defendant. Pada 12 Januari lalu, polis mengesahkan seorang hakim kanan yang didakwa mencabul kehormatan seorang wanita yang sudah berkahwin dengan berbaring dalam keadaan berbogel di dalam bilik tidurnya telah membuat laporan polis balas terhadap penuduhnya. Hakim itu mendakwa wanita berkenan membuat laporan palsu terhadapnya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi.